Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey. Seperti yang dijanjikan kita di episod yang ke-10, semalam kita dah janji hari ni kita nak tunjuk demo penggunaan set lapik leher dan juga kalau you all belum dapatkan lapik leher ni pun boleh tengok cara kita nak jahit. Kalau nak buat lapik leher sendiri pun tak ada masalah. So hari ni kita nak tunjuk cara jahit lapik leher, okey? Jadi sebelum tu Abel akan bawa kamera ke view atas table. So Abel akan tutup sekejap kamera, bawa kamera tu view atas table sekejap ya. Sekejap je, jangan tinggalkan live. Sekejap je kita nak tengok atas table ni. Kita just view sikit. Okey, untuk sesiapa yang dah dapatkan, kita tinggikan sikit kamera. Okey, dah pernah dapatkan set acuan di Able Tailoring, you all boleh dapatkan kotak ni. Untuk setiap pembelian memang kita akan berikan kotak. So apa dalam kotak ni? Ialah depends on apa yang you belilah. Contoh macam siapa yang dah beli buku pun boleh simpan dalam box. Ni buku Merajah Pola, okey. Merajah Pola, lepas tu ada buku resit tempahan jahit. Pun boleh simpan dalam box supaya dia tak hilang-hilang lah. And then macam hari Selasa kita dah pernah tunjukkan demo cara kita nak jahit, demo penggunaan set acuan poket, which is set acuan poket ni juga boleh digunakan untuk poket baju Melayu, kemeja, even poket seluar pun boleh guna. So dia ada macam-macam size lah dan kita pun dah tunjukkan demo macam mana nak jahit poket yang fancy macam ni, maybe untuk baju yang lain sikit sebab sekarang pun memang ada style kan, orang pakai base lain, poket lain, lepas tu jadi cantik sikit lah macam dekat kedai-kedai kan kita tengok. So yang ini untuk sesiapa yang dah terlepas untuk tengok demo jahit poket, boleh tengok episod yang ke 7 tak silap Abel. Okey, nanti lepas live you boleh scroll sikit. Waalaikumsalam bagi sesiapa yang baru join. Kita pun baru saja live. Assalamualaikum. Saya dah dapat semua order saya, alhamdulillah. So boleh tengok video-video yang kita sediakan untuk panduan you siapkan jahitan you Lepas kita hari Selasa hari tu tunjukkan demo untuk poket. Lepas tu hari Rabu kita ada tunjukkan demo untuk set papler, macam mana untuk macam mana untuk hasilkan dress yang ada efek flowing yang cantik daripada tengah hingga ke tepi. Waalaikumsalam Sis Laila. Okey, lepas tu lagi apa hari di sini Selasa, Rabu, Khamis semalam lah. Semalam kita tunjuk cara macam mana nak nak gunakan set acuan kemeja untuk hasilkan collar kemeja macam ni. So, you boleh tengok lah dekat episod-episod sebelum ni. Okay, nak hasilkan collar kemeja ni macam mana, boleh tengok episod semalam. Okay, selepas live you boleh tengok episod semalam bagi yang terlepas. So hari ni kita akan demo untuk set lapik leher. Which is set lapik leher ni sebenarnya kita boleh juga gunakan 3-in-1. Dia boleh guna untuk style lapik leher. Kalau you nak buat jenis piping pun boleh gunakan acuan yang sama. Just abaikan sahaja lapik leher ni tapi ikut bulan leher dia. Dan kalau you nak buat design teluk belanga pun boleh gunakan set yang sama. Jadi kita boleh 3-in-1. Jadi so hari ni kita nak discuss macam mana kita nak jahit lapik leher, okey? So, Waalaikumsalam Puan Fauzia. Dapat box untuk simpan pola dari Abel. Sesuatu yang istimewa bagi saya. Sayang pula nak guna. Guna je, letak semua
apa yang kita dah beli tu letak dalam box. Video cara nak pasang box pun kita ada, siapa-siapa yang dah dapatkan box tapi tak tahu nak pasang box, it's okay, kita ada sediakan video dekat YouTube. Kalau tak jumpa boleh tanya Cikgu Finas, Cikgu Finas akan bagi link cara nak pasang box, okay. So hari ni kita start. Contohlah tadi lapik leher kan, kita ada dalam set lapik leher kita ada bagi size daripada ukur lilit 11 hingga ukur lilit 20. So hari ni contoh kita nak buat untuk ukur lilit leher 14. So first step tailor kita akan tunjukkan. First step macam mana? First step bila kita dah ukur, dah ambil ukuran leher yang kita nak, bahu, semua-semua bahagian tu okey. Step ni ialah step seterusnya selepas kita ambil ukuran. So kita nak buat pola sekejap, pola sikit je bahagian atas. Okay. Okay, Assalamualaikum semua. Hari ni kita start untuk baju kurung yang berlapik Ada setengah dia suka buat baju kurung berlapik, ada setengah dia suka buat kurung berpiping di leher. Okey, kita gunakan acuan ni. Contohnya, sekejap ni ambil pembaris. Atas sikit lah, sini sikit. Dia tengok adjust. Cikgu, ukuran lilit leher tu sama tak dengan ukuran bahu? Kadang-kala dia lari. Sebab apa kadang-kala bahu orang tu, bidang bahu tu lebar. Tapi leher dia kecil. Kita kena ukur. Yang sebelum ni saya dah cerita ukur Tulang bawah bahu tulang. Tulang leher tu ada tulang kan? Kena bawah tulang. Dia tak lari banyak. Sebab takut dia terbesar sangat. Jadi tak semestinya bahu 14 kena ambil ukur lilit 14. Kena tengok dulu. Biasanya dia lebih kecil sikit lah. Tak. Kita kena ukur tengok juga. Tengok mesti dia itulah bagian bawah tulang. Okey, contoh yang saya garis ni adalah garisan bahu. Yang ini kain dilipat dua ya. Tengok bila kita nampak bulat 3 ni. Bulat 3 biji ni kain dilipat 2 tanpa belah. Kemudian mesti kata ni baju hadapan. Ni belakang. Okey. Kita letak acuan ni dia ada tulis garisan bahu Kita letak betul-betul garisan bahu tu dekat sini. Dia ada garisan bahu untuk sesiapa dah dapatkan acuan. Kat sini ada garisan bahu betul-betul dekat garisan bahu yang kita lukis tadi tu. Nak pakai ni rasa macam sayang tengok. Ambil pensel dulu. Nanti kita baru kita terangkan pakai marker. Sebab mana yang dah beli ni kan sayang kan tengok dia cantik, lagipun kita nak pakai lama. Pakai pensel dulu. Kalau dekat rumah pakai pensel dah memadai lah, tapi sekarang kita akan touch up dia pakai marker supaya dalam kamera tu nampak lah lagi kan. Yang ini bila kita dah buat pakai pensel, lepas tu terus buat belahan ni kita tanda belahan leher. Ini untuk style butang hadapan. Okey. Bila tu kita angkat dia. So baru kita kali ni kita pekatkan lagi dengan marker lah. Kalau you all kat rumah tak payah pekatkan dengan marker pun tak apa. Okey, sebab nampak kan. Okay. Belahan ni dia antara 4 inci. Kalau orang tu jinjang, kita boleh ambil 4 suku ataupun 4,5. Biasanya baju lelaki kita ambil 4,5 sebab dia punya dada dia macam besar kan. Okey. Bila kita dah buat acuan ni, kita tak boleh potong terus dekat acuan ni. Sebab kita dah kira dia punya ukur lilit dia 14, maknanya bagi 2, dia akan dapat 7 7. Ukur lilit ni 7, jadi kiri kanan dia jadi 14. Jadi inilah tempat yang kita nak jahit nanti. Bila kita nak jahit mesti ada basi kan. Basi dia ni setengah suku inci pun boleh. Ambil merah. Yang warna merah ni kita tanda untuk basi.
Basi lebih kecil lah. Basinya dalam suku lah. Kunci. Baru kita potong. Contoh, ini untuk baju kurung kita punya bahu tak turun kan, kita lipat dua ataupun kita sambung. Ada dua jenis bahu. Bahu yang kita potong di bahagian bahu dan satu lagi kain tu hanya dilipat dua saja. Jadi dia ada, tapi ada tanda lah, tanda bahagian bahu. Sebab dia ada dua style. Ada orang dia buat macam ni. Macam mana dia kain tu depan belakang dia lipat, lepas tu baru dia lipat lagi No. Dia lipat ni contoh depan, ni belakang. Yang ni tak ada belahan dia tak ada belahan. Yang satu lagi ada belahan. Dia buat macam tu je. Tapi biasa kalau baju kurung moden mesti potong lah. Kita potong benda dia lah. Yang ni baju kurung berpesak, ada yang tak pisah bahu. Tapi kalau baju kurung moden biasanya kita potong untuk turun bahu tu. Okay. Yang ini, okay, sekarang ni kita nak buat baju kurung, kita buat macam ni. Sekiranya kita nak buat baju apa? Kurung moden. Contoh kita ambil bahu dia 14 kat sini 14 ke 15 tak kisahlah. Sekarang saya ambil 15 kan, nampak besar sikit. Bila kita turun macam ni, kita buat garisan. Yang ni terpisah Bila terpisah, nampak tak garisan turun bahu bahagian hadapan. Garisan turun bahu belakang. Kenapa dia kita serongkan? Sebab bahu dia kan kita turunkan. Kita ada turun bahu. Misal katalah turun bahu tu 3 suku ke 1. Kita macam ni. Dia punya garisan titik-titik ni selari dengan yang kita turun bahu. Boleh nampak Jadi untuk yang kurung moden yang kita nak pisah bahu hadapan dengan belakang, nak ada turun bahu. Baru bila kita trace ke garisan titik-titik ni, kita boleh terus sambung ke sini. Sambung ke bahagian tengkuk leher tu lah. So kalau baju kurung moden memang kita potong sini ada turun. Kan dia turun 3 suku kan? 3 suku ataupun 1 inci kan? Okey, yang itu bahagian depan. Bahagian belakang, yang ini terpisah, contohnya ini dah terpisah bila kita buat macam ni. Saya kata bila kita nak pisahkan, kita pusing belakang. Pola tu memang kita buat 2 lapis. Tapi kita nak buat depan belakang so dia berbeza lah. Contohlah ini bahagian belakang dia akan turun yang sama lah. Misal kata depan 3 suku, mestilah belakang 3 suku kan. Macam tu. Dia macam kalau dia dapat bayangkan ni pola hadapan, ni pola belakang. Jadi bila kita potong tu, kita potong macam ni lah. Ikut yang potong ni sama. Okay. So itu cara untuk letak atas pola. So sekarang kita nak terus ke? Okay. Berkenaan dengan basi ada yang setengahnya tu, yang bahagian belakang ni, basi ni dia akan ambil lebar. Yang ini terpulang yang ambil lebar lapik macam ni. Lapik dia. Kan setengah kita beli baju tu lapik dia besar, tapi belakang dia tu bahagian depan tu dia ambil ni kena sama, tapi depan tu dia buat makin kecil macam tu. Dia ikut style orang lah. Ada kadang-kadang kita beli baju, dia punya lapik belakang tu lebih besar. Yang itu biasanya kadang-kadang diorang tak nak jahit silang pangkal, diorang nak lepaskan je. Tapi kalau yang hari ni kita ajar basic yang standard punya lengkuk lah. Nanti akhirnya kita kena jahit silang pangkal juga untuk emaskan jahitan. Mana yang dapat pola ni, tak semestinya basi ni you ikut pola ni betul-betul Yang ni boleh ubah. Yang ni kat sini 1,5, yang sini 2 inci, yang ni 1,5. Kita boleh ambil 2 inci semua. 2 inci semua pun boleh. Nak kecilkan sikit pun boleh. Depends. Tapi kalau nak ikut exactly pun lagi senang. Tengah depends ikut saja. Okay. So langkah seterusnya. Okay, kita boleh terus buat kat kain. So misal kata pola you dah siap lah. Okay, so sekarang ni kita nak buat untuk bahagian kain. Bahagian kain kita nak buat apa dulu? Kita buat baju kurung biasa yang tak potong bahu Dia sama je sebenarnya. Kalau kita potong bahu, kita mesti sambung dulu baru kita letak kita punya acuan. Sama je. Ini kita kain dilipat 2, badan depan dan badan belakang. Kita buat garisan
Bahu. Bahu contoh. Atas sikit. Okey. Contoh ni garisan bahu. Kalau beli kalau baju yang terus saja pun you kena tanda juga garisan bahu. Sebab kita nak letak kedudukan acuan Base nak guna yang mana? Mana lah. Cantik. Base yang ni lah. Sebabnya benang kuning. Sebab kita nak cari benang yang berbeza. Kejap nak pilih base. Base dia nak biru ke apa? Kalau biru, kelapik leher dia biru. Benda kan belakang. Oh, nak jahit dekat lapik leher kan? Sekejap. Ni yang ini. Yang Lapik. ni bukan yang ni lapik, yang ni badan. Sebab apa nanti kita akan tindih atas bulatan tu sekali lagi gunakan benang yang berbeza. Okay. So kita guna dua colour supaya macam you boleh nampak lah difference dia daripada difference antara lapik leher dengan base kita. Base tu maksudnya badan So badan tadi tu kita lipat dua macam ni. Lepas tu kita gariskan garisan bahu. Tak pakai kapur. Kapur dekat dalam ni. Tapi yang ini kita atas sikit. Okey. Pada acuan dia punya jarak belakang ni semuanya dah ada tanda, jadi kita tak perlu fikir berapa dia punya jarak leher belakang dia punya keluasan leher belakang. Nak ambil kapur. Macam mana soalan ni? Cikgu macam mana nak tahu saiz bulan tu sama dengan ukuran bahu baju bila guna pola dari cikgu. So yang ini maksudnya macam kita cakap tadi, tak semestinya ukur lilit 14, bahu 14. Dia kena apa-apa memang kena ukur. Bahu tu ukur memang mudah lah kita ukur bahu dari tulang ke tulang bahu tu bahagi dua. Kita dapat ukuran bahu. Lepas tu ukur keliling leher. Jadi dia memang pernah ke sama? Biasanya tak lari jauh. Bolehlah gunakan sama. Sebab kita dah beberapa banyak kali kita cuba kan. Memang akan tak lari jauh lah. So better macam kalau bolehlah gunakan. Mungkin dia punya bahu dia 14 bahu 14. Lepas tu dia tengok ukur lilit 14 tu, try ukur dulu, is it okay? Kalau okay, pilih je label yang kita dah tulis kat situ, ukur lilit leher 14. Yang penting kita tahu bahu dia berapa. Biasanya kalau bahu orang tu besar, mestilah bahunya besar kan. Kita ambil lah bahu, kata bahu dia 17. You boleh ambil 17 ataupun 18. Biasa nak 15, 16 tu untuk saiz M. Yang 14 ni biasanya untuk saiz S. Saiz S biasanya baru 14 lah. Okey, kita dah tanda macam ni. Tanda belahan juga. Belahan ni 4 inci ataupun 4 inci suku 4 inci kat sini. Kat sini pun memang dah tanda 4 inci lah. Macam kata kurang, macam kata yang ni 3,5 inci. Awak boleh tambah sampai 4 inci. Okey, yang sini kita ambil 4 inci. Kemudian yang kita tanda ni ingat ya, dia 7. Kita try buat sekali lagi. 7 makna 14. Memang kita dah ukur. Okey, yang ni badan. Kita kena gunting luar dia kan.
kita make sure gunting dekat bahagian basi, jangan exactly ikut dia punya bulat tadi tu. Dan satu lagi, sepanjang saya mengajar, kadang-kadang saya punya student dia potong sekali dengan belahan. Yang ini suka untuk kita jahit antara pelapik dengan badan nanti ya. Dia lari. Dia lari. Kita kalau jumpa kain yang berbulu, memang bulu dia tanggal-tanggal, lama-lama ruang tu jadi besar. Tu yang lubang tu akan jadi terkangkang lah kalau kita besarkan. So better jangan potong Jangan belahan. potong. Potong bulat dia je. Potong bulat aja. Yang tanda ni kita tanda saja. Okay, so potong bulat dekat bahagian garisan basi. Sekejap ya. Lepas dah potong, so ini hasilnya. Jangan potong belahan dulu lah. Tak boleh potong belahan. So yang ni nak tweeze dia punya apa? Tempat yang kita tempat jahit. Tempat jahit. Okay. Kemudian kita akan potong ni lah. Sekejap, tunjuk sikit. Nampak tak? Tu. Yang kita garisan, yang kita potong tu ialah bahagian yang lebih kecil daripada acuan yang kita ikut. So kita potong dekat basi sebenarnya. Itu garisan bahu. Garisan bahu. Sebab ini baju yang tak pisah bahu lah. Okay. Kalau kejadian dia nanti jadi macam ni lah. Macam ni ya. Okay. Sekarang kita potong dia punya lapik. So kalau misal katalah kalau design tu kurang moden yang ada pisah bahu, time ni kita dah boleh jahit sambung dulu ke? Kalau kurang moden kita boleh boleh keruk sekali sebab apa kita ada basi jahitan. Sekarang ni kita nak buat dia punya lapik Lapik ni kita ukur kat sini. Ambil kertas gam. Kita gam, tengok yang ada gam yang kita draw tu janganlah bahagian yang ada gam. Kita draw pada bahagian belakang. Yang kertas gam ni pun kita kena pandai pilih, jangan terlalu tebal. So sekarang ni kita lipat kertas gam tu dua. Okay, kita lipat kertas gam tu dua. Yang ini yang tak ada gam. Yang ni ada gam. So kita lukis dekat bahagian yang tak ada gam lah. Yang bahagian ni yang saya cakap tadi, siapa nak besarkan. Siapa yang nak ikut exactly, ikut acuan pun boleh. Ini tadi dia pendek sikit, dia panjang sikit. Okey. Lepas tu kita boleh potong Yang ni pun nanti kita potong pun bahagian dalam. Okey. Alihkan. Ada setengah tu kita kena iron dulu. Sebab apa? Kalau kita terus potong, kadang-kadang benda ni dia akan mengecut bila kita dah iron So sekarang ni iron dululah. Tak payah tebuk dulu
Panaskan air ni. Dah panas. Dah. Ini pada bahagian belakang belakang kain, bahagian yang terbalik. Panas. Tak apa. Di atas meja kosong dia tak cantik sangat. Sebab kain dia nipis. Dia panas. Sekejap. Patutnya lepas ni kita kena jahit tepi. Dia mencerut. Jangan sampai dia berkedut kalau kedut nanti dia punya hasil dia belakang ni pun berkedut Atas ikut. Jahit tepi banyak mesinnya. Tapi ni kita skip lah, skip jahit tepi sebab nak jimat masa. Lepas tu nak set up apa tu mesin jahit tepi tu pun ni. So yang ni kita tak jahit tepi tapi sepatutnya lepas potong kita kena jahit tepi dulu dekat keliling lapik leher tu. So sambil-sambil live, maybe you boleh tekan button share ataupun mungkin kalau you ada kawan yang juga dalam bidang jahitan pun boleh tag dia juga, atau kalau ada soalan pun boleh tanya dalam ruangan komen, nanti kita jawab secara live. Kalau nampak rasa macam berkedut tu kita kena gosok Tip untuk dapatkan jahitan kita licin, gosok, kita kena rajin gosok. Licin dah. Okey, betul-betul licin Okey, lepas tu yang tadi ni garisan ni Boleh lipat lipat dua. Kita kena potong pada basi. Basi jahitan Tengok acuan dia lagi tak? Acuan. Tengok acuan dia macam ni. Kita kena potong pada bahagian lebih kecil, maksudnya lebih kecil. potong bahagian basi. Jangan potong exactly ikut acuan. Kena kecilkan sikit daripada acuan tu. Okay, tunjuk garisan tadi. Okay, so tadi kan kita lukis ikut acuan tu garisan yang merah. Garisan merah ni yang kita ikut acuan. So kita kecilkan sikit daripada garisan tu, baru kita potong. Ni maksudnya kita potong bahagian basi. Okay, lepas tu kita bentang dia ni. Yang ni tanda acuan Ni bahagian apa? Ini bahagian hadapan. Ini hadapan. Okay. Sebab kita lapik ni kita akan jahit dan kita akan pusing ke belakang kan. Yang ni kena hati-hatilah. Gunakan pen ataupun pensil. Contoh ini garisan tengah. Kita ambil daripada sini daripada acuan ke bawah ni 4 inci. Kemudian kita tak boleh besar macam ni. Kalau ini yang besar tu dia terkangkang bila kita dah siap. Kita ambil sikit saja. Nak kata 2 hun tak sampai 2 hun. Ambil dalam 1 hun. Sebab tu saya cakap jangan potong dulu. Kalau potong, kalau dapat kain yang berbulu,
Memang susah. Nampak kan? Dia jarak dia tak jauh sangat. Garisan tengah tu ialah garisan belahan yang kita nak ni. Lepas tu garisan kiri kanan tu kita ada tambah tak sampai Tak 2 sampai hun. 2 hun, dalam 1 hun pun boleh. Okay. Lepas tu garisan yang tengah ni mesti kena pada apa? Macam ni bila kita lipat dua ni, yang kita dah gosok kan lipat dua, tu garisan tengah kan. Kita letak betul-betul pada garisan yang kita dah lukis tadi. Pada bahagian badan. Pada base. Jadi dia bertemu. Macam ni, kita adjust. Tengok lubang dia, jangan sengit-sengit. Jangan sengit-sengit. Lepas tu kita pin. Yang tengah ni mustahak kita tak nak dia lari. Kita boleh tengok macam ni. Masa kita pin tu, nampak dia punya garisan tu mesti kena. Yang tengah ni. Pinkan pada bahagian tengah acuan tu. Nampak? Dia akan bertemu pada garisan bawah. Dia punya mata peniti tu. Nampak tak? Tak apa. Kalau dalam kamera tak nampak, first kita cocok masuk jarum dekat bahagian garisan tengah lapik leher. Jadi bila kita dah cocok jarum, kita selak sikit kat bawah, kita dah nampak kan jarum tu dah tercocok. So kita pastikan jarum tu cocok dekat garisan tengah belahan leher pada base, pada warna biru. So dia boleh make sure dia selari lah. Cikgu, untuk baju kurung moden boleh guna acuan bulan yang sama ke? Boleh kan? Dia teknik dan skill yang sama je. Kalau baju kurung moden kita cakap tadi, kita ada belah bahu kan, pisah bahu. Ya. Tapi kalau dia nak yang zip belakang, saya syorkan dia punya, yang ini semua sama depan dengan belakang. Kita besarkan macam ni setengah inci tak silap. Macam ni setengah inci, kita boleh ambil 3 suku inci turun daripada paras bahu. Sebab kita tak nak zip kita tu macam ke atas sangat, kepala zip tu kan ke atas sangat. Jadi kita boleh gunakan yang sama. Keruk belakang ke? Keruk belakang ni kita boleh turunkan sikit. Keruk belakang tu kurang keruk lah maksudnya. Macam ni kurang keruk lah, kita turunkan sikit. Kalau ni 3,5. Besarkan sikit ke? Besarkan sikit. sikit. Satu lagi, yang ini belakang ni kita kena letak basi lah. Basi zip. Bila kita dah potong ni, yang ini kadang-kala dia nak kadang-kala orang cita rasa orang ni berbeza kan. Depan dia nak baju kurung tapi belakang dia nak zip juga. Dia nak senang masuk. Pakai senang masuk. Jadi yang belakang ni nanti kita tambah lah. Tambah basi untuk zip. Tambah basi untuk zip. Masa kita letak tu kan badan kertas gam. Kain tu pun kita kena letak zip kata lebih. Dekat kertas gam tu pun kita kena letak lebih. Itu beza yang ada zip lah. Tapi acuan yang gunakan yang sama. Kalau misal kata dia nak juga guna acuan ni, dia nak besarkan sikit, besarkan je dia punya depan ni. Ikut je lah ikut je. Yang kita ganjat kalau kulit yang nombor 15 ke. Macam tu lah. Okey, macam ni kita dah boleh. Tadi dah pin Dah pin, kita boleh jahit. Nak jahit. Ke sini nampak tak? Kat mana kita nak start? Mesti kita start daripada hujung sini, hujung atas ni.
Kena pada garisan yang kita lukis tu Bukan pada tengah. Tengah tu, tengah ni untuk kita nak gunting. Gunting. So kita pilih garisan yang paling ke sini lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita reverse sikit. Yang bahagian ujung ni yang mustahak sekali. Bila kita dah tiba hujung, kita benamkan dia punya jarum dan kita angkat tapak, kita pusing. Jarum kena benang ke dalam tapi tapak naik. Tapak naik kita pusing lah. Pusing. Kemudian kita jarakkan satu mata sahaja. Satu mata jahitan saja. Satu mata jahitan. Sekiranya mata tu besar, kita boleh kecilkan sikit. Kita boleh adjust. Nampak. Kita boleh nampak daripada tepi tu. Jarum dia terkena dekat mana. Kena dekat mana kita boleh adjust. Kadang terbesar, terkecil. Satu tapak aja, jangan lebih. Lepas tu satu tapak. Satu mata jahitan. Satu mata jahitan. Jarum masih dekat dalam. Kita pusing. Kalau tak nanti dia lari. Dia punya jahitan. So yang ni kita jahit bukan dekat tengah garisan tapi dekat bahagian yang paling keluar. Sebab tu kita tak kasih belah dulu. Kalau macam ni senang kan, dia tak lari-lari. Kalau kita belah dulu, kita akan cari dia punya jahit kain yang sebelah bawah. Okay, jarum masih dekat dalam. Pusing. Angkat tapak baru pusing. Lepas tu kita jahit keliling ikut garisan basi yang kita tanda tu. Ni garisan basi, garisan jahitan yang kita tanda tadi tu. Ni yang kita jahit exactly ikut saiz acuan tadi tu. Bila kita jahit, kita pusing, tangan kita dua-dua ada fungsi ya. Jangan biarkan dia bergerak sendiri. Tangan kita tu pun memang kena membelok jugalah kan. Kita tu dua-dua pegang peranan. Yang sebelah permulaan jahitan tadi, ada kadang-kadang kiri kanan tu tak sama tinggi. Jadi untuk nak dapatkan sama tinggi, kita teruskan. Terus bulatan macam ni lajakkan. Lajak bagi sama satu bulatan. Satu bulatan. Nanti bila kita pusing, tinggi dia sama. Nak alih? Alih sekejap Okey, kita jahit pada bahagian yang kita tanda tadi, garisan tadi. Yang ni nampak dekat hujung ni satu mata jahitan. Okey. Bila kita nak pusing, cikgu kenapa saya punya bulatan tu bersegi, tak rata? Sebab dia tak snap. Ni tak snap. Pada bahagian melengkung ni, kalau kita pusing. Sekejap, tunjuk sikit jahitan ni. Dia nampak. Daripada sini sebab dia guna benang yang berbeza kan. So nampaklah kalau kat sini nampak kan dalam kamera kan. Yang ni kita bukan jahit dekat bahagian tengah, dia ada pemisah sikit kan kat sini. Sebab nanti kita nak potong ni kan. So dia akan bentuk segitiga lah, segitiga sikit kat sini. Okay. So yang kita nak buat sekarang ni, kita nak potong sikit potong pada bahagian bulat ni. Jangan sampai terkena jahitan pula.
Kita snap-snap dia. Kalau besar kita boleh potong basi tu, kecilkan. Tapi walaupun kecil, takut dia berpusing dengan dia pun tak cantik kan. Ini snap Potong kecil-kecil, potong sikit-sikit je, jangan sampai terpotong jangan jahitan. terlepas, terlajak. Terlajak ke jahitan. Jahit balik lah. Kena besarkan sikit. Misal kata terpotong. Jadi kita kena jahit, besarkan sikit. Ini jangan lupa jahit tepi, sebab apa kita buat demo ni, kita nak cepat sikit. So kita tak jahit tepi, tapi sepatutnya jahit tepi lah dulu sebelum kita jahit mesin tadi. Kemudian kita potong potong baru tengah potong ni. Tengah. Hati-hati bahagian ujung ni, terlajak. Jangan terlajak. Kalau terjauh sikit pun dia akan berkedut kat bahagian ujung ni. Jadi kena pandai. Okey. Lepas tu baru kita pusing. Pada badan bucu ni, penting tujuannya tajam. Kita nak tajam. Satu lagi kita boleh masukkan benang yang macam saya buat untuk ujung tu. Masa kita jahit tu kita masukkan benang. Nanti bila kita pusing, bahagian bucu tu dapat tajam. Tapi kalau macam yang ni, tak tahu snap tu apa, snap tu yang ni. Kalau perasan dekat bulatan ni, kita ada ni, kita ada potong sikit. So dia jadi macam tercerai-cerai sikit kat tepi ni. Dia jadi macam ni. Boleh nampak kan dekat kamera kan? Okay. So sekarang ni terbalikkan dan kita gosok. Nampak macam lambat, tapi bila kita dah expert, ada yang satu hari boleh buat 6 ke 7 pasang baju kurung. Macam tak percaya, tapi kita dah expert, dah biasa, dah tahu cara mana yang kita nak jahit dulu, mana yang kita nak jahit kemudian Ada tu jahit serentak lihir je semua. Bila nak potong je semua 6 baju sehari. So dia jadi macam cepat dah, dia macam orang kilang lah. Dia dah biasa nak buat tu, dia buat je semua. Bila dengar, ya ke? Ya ke boleh dapat 6 ke 7 pasang? Tak mustahil. Sebab kawan saya OKU, dia tak boleh guna mesin industri, tapi dia gunakan mesin ni. Dia tak reti nak mengira tau. So dia kawan Puan Zubaida, dia ada OKU sikit lah, tapi bukan OKU dia bahagian kaki saja. Kaki je. Dan dia tak boleh nak mengira sangat. Jadi formula yang kita ajar memang dia tak guna langsung. Apa yang dia buat, dia selalu beli pola dari kita, dia beli set-set acuan. Lepas tu kerja dia tinggal potong dan jahit. Jadi bahagian untuk ambil ukuran tu biasanya dia ambil ukuran standard lah kan Ma? Dia ambil ukuran standard je. Orang yang datang kat dia pun dia memang refer on carta ukuran standard. So tak perlu risau dah. Dia tak perlu macam tersilap ambil ukuran ke, tak ada. Dia terus bila orang order baju, dia terus kepada potong kain dan terus menjahit. Kan kita ada 4 step. Satu, ambil ukuran. Lepas tu yang kedua, merajah pola. Yang ketiga, potong. Keempat, menjahit. Yang dua pertama ni dia dah skip dah. Sebabnya pola dah siap. So dia tinggal guna pola dan terus jahit lah. Dan jahitan dia tu bila dia dah mahir, benda tu dah buat setiap hari benda yang sama, jadi tak ada masalah dah untuk dia. Kejap je, sehari dia boleh siapkan banyak juga. 7 kita. Saya pun rasa macam terperanjat jugalah satu hari dapat 7, 8. Itu orang yang macam tu. Kita orang yang biasa-biasa ni mestilah lagi boleh buat yang terbaik kan. So itulah dia antara nak dan tak nak je. Kalau you rasa macam kekurangan diri kita tu jadi penghalang kita nak cari rezeki, mulalah kita jadikan sebagai alasan. Tapi tengok dia okey je, boleh je buat lebih baik daripada orang yang biasa-biasa asyik dengan alasan je kan. So
Bila kita dah biasa buat kerja yang sama, dia dah jadi macam normal lah. Okey. Saya nak tunjukkan kenapa dia mencerut macam ni. Sebab dia tak snap ataupun dia punya basi besar. Saya saja nak buat macam ni sebab nak tunjuk. Tengok belakang belakang dia pada bahagian corner ni dia tak snap. Makna bila dia pusing atau snap dia kurang. Kurang, dia akan berkedut macam ni. Gosok macam mana pun dia akan berkedut. Sebabnya satunya basi terlalu besar dan satunya bahagian corner ni dia tak snap. Bahagian sini dia snap, bahagian sini snap tapi bahagian corner dia tak snap. Macam tu. Jadi kalau caranya kita snap lagi sampai dia okey ataupun kita kecilkan dia punya basi jahitan. Sekarang tengah kecilkan sikit basi jahitan, especially dekat bahagian yang membelok-belok tu, bahagian belok tu bahagian yang dekat dengan bahu tu kan. Dia belok dia corner maut lah orang kata kat situ. Kalau dekat tengkuk tu tak belok sangat dekat bahagian ni. Dekat bahagian dekat dengan bahu tu. So tailor kita tengah kecilkan dia punya basi. Kadang-kadang bila kita jadi tukang jahit ni, kita lebih baik cari kawan yang juga tukang jahit. Sebab apa? Orang tukang jahit ni ilmu dia boleh kongsi ilmu. Bila saat kita duduk tu kita akan ceritalah kenapa kan saya buat bahu dia macam ni, kenapa kita buat ketiak dia macam ni. Nanti kawan dia yang ilmu tu lebih sikit, dia akan cerita. Bukanlah kita memilih kawan tapi ini kita nak cari ilmu kan. Biasa dekat grup Facebook pun ada grup yang geng minat menjahit pun okey juga. Yang tu grup tu aktif. Siapa-siapa yang belum join grup FB geng minat menjahit, you all boleh try join sebab dekat situ kalau ramai je kalau ada masalah dia ambil gambar, dia share dekat situ, dia tanya kenapa saya buat macam ni. So nanti ada tailor-tailor yang dah berpengalaman tu nanti dia komen. So dekat situ memang best lah, aktif, grup tu aktif dan ramai tailor yang berpengalaman akan komen you punya gambar. So memang best grup tu. Saya rasa saya nak ucapkan terima kasih lah pada sesiapa yang masuk dekat grup Abel ni, dia tak kedekut. Kan? Kalau ada soal kemuskilan, ada dia yang menjawabnya. Kadang-kadang kita tak sempat nak menjawab, orang lain dah jawab. Bahagian hujung ni jangan sampai berkedut ya. Kalau berkedut maknanya kurang gunting ke bawah. Macam ni dah hilang kan dia punya kedut dia ni. Tak apa. Macam ni kedut dia dah hilang. Tadi banyak kedut sebabnya yang kat sini yang ni kain cotton. Sebab apa kain cotton ni kalau dia dah mati dia lambat sikit nak hilang dia punya kedut dia tu. Kena pakai air. Yang ni yang kalau tak tajam tu boleh tajamkan Kita tarik gunakan jarum, kita tarikkan keluar. Pastikan dia punya ni tinggi dia sama. Okay. Sekarang kita kena matikan bahagian atas ni untuk menguatkan jahitan. Sebab apa? Bahagian dalam kita dah snap hampir dengan jahitan keliling tadi kan. Kita takut dia akan terbuka ataupun berbulu. Jadi kita akan tekan sekali lagi pada bahagian hadapan. Nak cantik masa kita tekan tu kita gunakan mata yang halus sikit. Tak nak guna bunga lah. Mengada-ngada. Sebabnya poket hari tu kita guna bunga. Cantik jadi dia. Jadi macam boleh tak kalau ni ke susah, kalau susah tak payahlah. Okay. Saja je. Sekarang you tengok dia macam tak tersenyum banyak kan, dia tertutup. Bila kita letak butang cantik dia tutup rapat. Tapi kan ada hari tu Abel tengok dia punya ada orang buat style dia keruk macam ni tau. Itu memang pattern pattern yang ada orang buat lah. So
Dia terkejut pula tiba-tiba terkangkang ni dia punya. Itu itu fashion dia terkangkang macam ni memang fashion. Ada orang yang buat style macam tu. Tapi depends lah ikut baju lah. Itu biasa, ini biasanya baju pro modern. Itu fashion, bukan saja dia nak nak itu bukan satu kesilapan, itu memang fashion. Okay, masa kita pasang butang, ada yang nak tahu tak apa ni, macam mana nak pasang rumah butang? Boleh juga nanti lepas ke sekarang? Bila-bila boleh. Dah siap ke? Okay, sekarang nak jahit macam mana? Nak jahit bunga. Ni Abel dia mengada-ngada sikit. Kalau nak guna jahitan biasa, pilih yang halus lah. Pilih yang halus. Tapi hari ni saja je lah kita nak try. Jadi ke tak jadi? Kalau tak jadi tak payah ikut lah. Tak ada, kita ikut bunga yang kita nak lah kan. Sebab yang ni kan mesin portable ni kan boleh tunjukkan yang berbengkocik tu. Sebab mesin portable ni dia ada yang ini tak banyak bunga, dia banyak zigzag saja. Hari tu kita buat dua jenis. Untuk poket kita buat dua jenis. Satu yang jahit biasa, macam biasalah kejadian dia, macam ni. Lepas tu lepas dah jahit biasa, kita guna yang bunga ni, which is cantik lah. Dia jadi macam fancy sikit lah. So sajalah hari ni nak try tengok okay jadi ke tak. Memang jadi, mesin yang buat, yang kita yang buat kan. Cikgu boleh share buat tali rumah butang, boleh lepas ni. Lepas ni yang ada buat dulu-dululah. Sekarang orang semua dah pakai tudung kan. Jadi dia orang tak kisah pada bahagian leher ni, tak kisah sebab dah tertutup. Ada yang buat apa panggil? Mata lalat. Satu lagi? Apa benda tu dah lama je. Perkataan tu pun dah lupa. Mata lalat lah. Mata lalat dengan lupalah. Sebab kita dah lama tak buat. Tapi yang itu jangan haraplah nak siap 5 pasang baju sehari. Okay, sekarang nak buat ni. Buat bunga Berbunga sikit. Sepatutnya start dari mana? Sinilah hujung. Mana yang ada mesin, ada yang 18 bunga tu, tu seronok lah. Yang ini kita memang nak buat demo kan. Demo untuk jahitan biasa. Kalau kita nak buat demo gunakan industri, kita terpaksa alih ke meja, ke mesin kan. Susah macam ni, satu tempat aja. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Saya punya mesin tak banyak pilihan bunga dia jadi macam mana? Kan biasa kan? Lain-lain. Tapi kalau nak buat bunga yang berbunga, jahitan yang berbunga, memang kena benang yang berbeza lah dengan base supaya nampak kan. Macam kita hantar sulam. Sebab kalau macam base ni biru, you guna benang biru, dia tak menyerlah dah dia punya jahitan bunga dia tu. Okey, siapa ingat yang dalam grup ni selain daripada mata lalat apa saya dah lupa lah sebab dah lama tak buat. Tulang belut. Tulang belut. Terus semangat. Tulang belut tu ada yang bentuk kerang kan. Kerang tu dia step dia sama dengan mata lalat tapi dia punya pusing tu lebih banyak sikit. Biasanya baju kanak-kanak lelaki kita buat macam ni lah. Sebab dia baju plain kan. In case ada nak buat untuk jahitan biasa, jahitan lurus biasa, dia punya jarak dengan lubang leher tu berapa? Tak jauh sangat kan? Maksudnya macam kalau dia nak garisan apa tu? Biasa, jahitan biasa. Jahitan biasa, dia punya jarak dengan lubang tu berapa? Tepi, betul-betul tepi.
Pada bahagian hujung ni kita kena pakai freehand lah sebab kita tak tahu bunga dia akan jadi macam mana. Sebab kita takut terlepas daripada garisan. Biasanya mana yang ada mesin yang bunga-bunga, dia orang lebih suka buat macam sarung bantal plain tu. Dia mulalah mengadjust dia punya bunga ni. Okay. Kalau ada baju anak lelaki, buatlah macam ni. Sebab kain baju dia plain. Okay. Nampak cantik? Boleh. Dia so boleh langsung pasang dengan poket yang kita buat tu, demo yang kita buat. Kita boleh buat kat poket, kita boleh buat kat leher. Sebab baju budak lelaki kan kosong, jadi kita perbagaikan. Okey, nak buat jarum jahit. Ni dah lama tak menjahit. 25, 30 tahun kena jahit, ambil jarum jahit. Kasih tahu tak ada. Jahit dulu. Okey, so sementara kita nak set up jarum jahit tu, okey. Yang ini sebenarnya dah nak hampir siap lah. So nanti pusing kat belakang untuk finishing part dia. Bahagian ni pun, yang ni kan kita dah jahit tepi sebelum kita jahit atas base lagi. So boleh jahit silang pangkah yang biasa. Lepas tu nanti kejap lagi kita tunjuk lah untuk jahit lubang butang. So sementara tu, okay, kita dah tak guna mesin dah. Mesin ni boleh ketepikan. Sekejap ya. Okay, so yang ni kita letak kejap kat sini sementara nak tunggu teller kita untuk step yang seterusnya. Sambil-sambil tu Abang nak terangkan lah untuk program kita kan. Kejap kejap Abang off sekejap kamera, nak bawa kamera ke atas sekejap. Jangan tinggalkan live sekejap je. Alright, so okay, just sikit. Okay, untuk jahit rumah butang tu nanti kejap. Nanti finishing kita nak tunjuk finishing dia. So sementara tu Abang ulang balik sesiapa yang nak join, sebab kita di Able Tailoring ada kelas jahit online. So kita ada 20 design untuk kelas jahit online. Kita memang ajar 4 step yang Abang terangkan tadi tu, dari cara ambil ukuran, mengajar pola, potong kain sehingga menjahit lengkap, semua melalui video secara online. Dan kelas kita tu sangat fleksibel. Maksudnya kita ada 20 design, which is you boleh join kelas kita tu pada bila-bila masa, ikut masa you all sendiri. Sebab once student dah bayar untuk kelas online, kita akan add dia dalam Telegram channel. So dalam Telegram tu dah tersedia semua video 4 step utama dalam jahitan. So dah tersedia semua 4 video, so you boleh ikut klik link-link ataupun video yang tersedia dalam Telegram tu, so you boleh study pada bila-bila masa. Dan jika ada masalah pun, student boleh masuk ke discussion group untuk
bertanyakan soalan, you snap picture bahagian yang you tak sure ataupun bahagian yang tak jadi ke, lepas tu nanti cikgu akan bantu you lah bagi tahu okey kenapa jadi macam ni, kenapa tak jadi seperti yang kita expect benda tu jadi. So benda tu kita boleh discuss dalam discussion group. Jadi yang itu ialah kelas Jahit online. Dah okey. Okey, nanti kita sambung lagi. Okey, sekejap nak tunjuk cara macam mana nak buat ni Rumah butang. Rumah butang. Buat rumah butang, kita kena ikut saiz butang Tapi sekarang ni saya nak tunjukkan buat rumah butang. Okey, kita susup daripada dalam. Sebab apa? Kalau kita jahit daripada luar, kita akan nampak dia punya kita punya mati benang ni benang ni kita dah matikan. Kita pakai benang 2 lapis 2 lapis masuk kat jarum jadi dia 4 lapis. Sebab apa? Kita nak tebal dia punya tali tu. Kalau tak nanti kalau halus dia mudah ni lah. Kita susup dia kena pada pada bucu. Tepi atas, bucu ni Bila kita tarik ke atas dia mati dia kat dalam lah. Kita tak nampak tu. Tapi kita kena matikan daripada atas sekali lah. Okey. Besar rumah butang ni bergantung pada butang. Kalau butang tu besarlah. Tapi pastikan bila kita nak buat bulatan butang ni, kita test pada butang macam tu, pastikan dia punya tak renggang. Kejadian dia tu nanti tak renggang. Tak renggang. Kalau butang dia kecil, lubang dia besar, dia akan renggang lah. Macam ni. Kita rapatkan dia. Kita jahit butang dulu. Kemudian kita test berapa besar yang kita nak, barulah kita buat rumah butang. Kita dah buat macam ni. Kita test, masukkan butang tu. Tekangkang tidak. Kalau tekangkang maknanya dia besar. Tekang-tekang macam ni, maknanya lubang ni besar, kita kecilkan. Tarik lagi, kecilkan. Kita test. Bila kita dah dapat macam ni, kita matikan dulu. Jangan bagi dia bergerak lah. Jangan dia bagi dia bergerak. Dia punya lubang tadi. Kita pegang lubang tadi, kita buat macam ni. Okey. Lepas tu kita pusing macam ni, kita nak start daripada sini kan. Kita buat bulat macam ni. Bulat macam ni, kita susup jarum tu ke dalam. Pastikan jangan kedut-kedut. Okay. Kita pegang macam ni, tujuannya kita nak susun dia punya bunga tu sama ke depan. Tak ada macam ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan dia punya bunga. Kita pusing macam ni. Pusing satu bulatan masuk dalam lubang benang ni ke atas, tarik ke atas. Pusing lagi, masuk. Buat sampai habis. Pastikan dia punya bunga tu ke atas saja. Bila kita dapat banyak nanti, buat banyak nanti kita nampak bunga dia. Ada orang tu buat tali, tali getah. Dia beli getah yang kecil tu. Tapi saya rasa yang ni lagi tahan. Sebab kita dah matikan pada dalam. Kita jangan bagi dia bertindih. Bertindih tu, dia punya bunga dia kalau bertindih dia macam cantiklah, dia tebal juga. Ada tu main belasah je Sebab apa? Kita sebagai tukang jahit, kita nak nampak baju tu kemas, kita nak mata yang customer kita tu nampak kita punya hasil. Kita letak, macam ni kita letak baris, satu baris. Boleh nampak tak bunga dia? Boleh? Boleh Pergi. Boleh dah. Okay. Tak apa-apa, sharp sangat lah. Macam ni ni kan lubang dia. Kita pusing lah. Jangan jangan terbelit-belit. Benang jangan terbelit. Kalau terbelit dia punya bunga dia tak cantik. Betulkan macam tu. Tarik. Ada yang nak lebih senang, dia gunakan kain yang sama, dia buat
tali dengan kain sama, dia masukkan je. Macam kita buat tali untuk butang kurta, kan kita tak pakai butang ni kan. Okay. Kita tak adalah sampai nak tunjuk habis, tapi ni kita buat habis. Bila dah habis kita matikan pada bahagian ujung kita matikan. Sini. Bunga dia akan menghala satu tempat aja, tak adalah ke sini ke sini. Sebab tu kita masa kita buat tu tangan kita pegang pada bahagian ni bulatan ni. Yang ini yang kita gerak. Pusing. Jadi dia punya butang tu, dia punya bunga tu tak berbelit ke depan, ke belakang macam tu. Okey, nak minta tunjuk apa lagi? Okey, dah siap. So silang pangkah macam biasalah. Okay, silang pangkah kat belakang. Okey, itu saja. Okey, 1 jam dah pun. Okey. So kalau untuk piping, kita tak tunjuk hari ni lah. Tapi dalam kelas kita ada tunjuk cara piping. Piping daripada kain, yang mana kain tu kita lipat serong kain Contoh ni. siapa-siapa yang nak jahit macam tak nak guna lapik leher, nak guna untuk piping. Kalau piping, kain tu contoh macam ni. 3 segi. Kena lipat 3 segi. Dekat sini yang kita potong, kan? Kat Kita tengok berapa inci yang kita nak untuk piping. Guna piping yang dah siap pun boleh, tapi yang ini kalau you nak guna kain yang sama. Okey. Kita potong macam ni lah. Kita potong dalam 3 suku inci. Nanti kita jahit, kita akan pusing ke dalam. Kita gosok dulu, baru kita potong. Dekat YouTube Able Tailoring pun ada tunjuk untuk piping. So boleh tengok dekat demo untuk piping dekat YouTube Able Tailoring. Okay. So itu saja hari ni. So kita dah tunjuk demo cara penggunaan lapik leher. Okay, lapik leher untuk buat style lapik leher. Even though kalau you nak pisahkan bahu pun boleh gunakan lapik leher yang sama. Kalau you nak buat jenis piping pun boleh ikut bulatan keliling leher yang sama. Lepas tu macam tadi tu kain lipat segitiga, potong 3 suku inci dekat bahagian serong tadi tu untuk sebagai piping kita. So sekejap ya. Okay, so rasanya itu sahaja untuk live kali ini. Perkongsian kita tentang cara jahit lapik leher, cara penggunaan set acuan lapik leher. Jadi kepada sesiapa yang berminat untuk dapatkan set acuan yang kita ada, macam tadi Abis sempat terangkan tentang kelas jahit online, which is sesiapa yang nak join kelas jahit online tapi ada masalah internet, you boleh dapatkan join kelas dan dapatkan penambahan belian OTG. OTG tu dia macam pen drive. Okay, dia macam pen drive, tapi sekarang kita out of stock untuk OTG. Tapi kalau you betul nak, kita akan orderkan OTG ni untuk you lah, which is kita dah siap-siap save semua video dari cara ambil ukuran, merancang pola potong kain sehingga menjahit lengkap dalam OTG ni. So you boleh cocok je dekat handphone you ataupun dekat TV plasma atau dekat PC ke dekat laptop, terus boleh tonton video, dan kalau ada soalan you boleh bertanya dekat group Telegram. So yang ini OTG, kelas jahit online. Dan kalau you nak beli, nak dapatkan buku merajah pola, kita pun ada buku merajah pola. This one ada 20 design. Buku ni ada nota untuk kesemua 20 design untuk kanak-kanak, dewasa, wanita, lelaki. So dalam setiap pembelian buku merajah pola, kita berikan video merajah pola step by step secara percuma dengan setiap pembelian buku. Jadi you dapat buku, you dapat video merajah pola, you dapat discussion group, of course you dapat kotak penyimpanan pola in case bila kita dah buat pola tu ada tempat kita tak awal-awal tak ada plastik ataupun tak ada tempat gantung pola. So boleh gunakan box yang sama, simpan je pola kat dalam tu, so dia tak hilang-hilang lah. So dapat buku, dapat video merajah pola, dapat discussion group, dapat box. So you boleh gunakan benda ni. So sebab ada orang dia boleh faham sahaja dengan nota, tapi ada orang dia perlukan nota dan video. Jadi kita bagi video merajah pola secara percuma untuk setiap pembelian buku. So still ada offer, boleh contact Cikgu Finas, nombor tertera dekat dalam skrin. Lepas tu produk yang lain,
Kita ada buku receipt juga. Buku receipt ni sangat sesuai untuk orang yang dah ambil tempahan, sebab dalam buku receipt ni you akan lebih sistematik lah bahagian untuk ambil ukuran. Lepas tu kita ada syarat-syarat ambil ukuran, maksudnya berapa persen you kena bayar 50% untuk kita mulakan proses jahitan. Lepas tu akan siap dalam tempoh berapa minggu selepas kita terima bayaran awal. So benda-benda ni macam mengelakkan daripada tailor-tailor hadapi masalah, contoh macam customer tak habis bayar tapi dia dah ambil tempahan baju dulu. So dekat dalam ni kita dah siapkan syarat-syarat yang kita sebagai tailor dan juga sebagai customer untuk patuhi syarat terma dan syarat tu supaya win-win situation lah. Kita akan siapkan tempahan tu dalam tempoh berapa lama, dan customer pun sepatutnya bayar 50% dulu untuk mulakan proses dan 50% lagi sebelum datang collect baju tempahan. So it's win-win situation. Lepas tu kita ada kelas jahit online, kita ada buku merajah pola, ada buku receipt, dan kita ada 4 jenis set acuan, which is kita ada macam kita dah pernah tunjuk demo, set acuan pocket. Okay, set acuan pocket ni ada banyak pilihan saiz, ada pocket atas, pocket bawah. So you boleh gunakan dengan sangat mudah, ambil saja dan kita sertakan ring supaya penyimpanan yang lebih teratur, lebih kemas. So bila you dah ni, kita pun pernah tunjukkan demo pocket yang Abil tunjukkan tadi tu. Lepas tu ada set paplum. Okay, sesiapa yang tak terlepas episod sebelum ni, kita dah tunjuk set paplum ni sangat best sebabnya kita boleh gunakan set ni untuk dapatkan efek flowing yang cantik. Kalau kita nak buat dress kembang supaya flowing dia tu sekata daripada tengah baju ke tepi baju, dia tak dah terkumpul kat tepi sahaja. Episod sebelum ni kita dah terangkan, and then semalam kita dah demo cara penggunaan set acuan leher kemeja untuk semua saiz. Dalam set-set yang kita jual semuanya sesuai untuk digunakan dari kanak-kanak hingga dewasa. So semalam kita dah tunjukkan kan cara demo macam mana nak buat collar kemeja ni kan. So and then set yang keempat hari ni kita tunjuk cara penggunaan lapik leher, which is lapik leher ni boleh digunakan 3 in 1 lah. You nak buat lapik leher pun boleh guna terus. You nak buat keruk leher sebagai macam you mungkin nak guna untuk piping pun boleh gunakan acuan yang sama. Teluk belanga pun boleh guna acuan yang sama juga. So itu sahaja yang kita ada dalam ready stock kita, dan semua produk yang ada dalam ready stock ni sedang dalam harga offer untuk bulan pertama tahun baru. Jadi you boleh klik ataupun WhatsApp nombor Cikgu Finas. Cikgu Finas akan bantu you cara untuk dapatkan produk-produk di Able Tailoring. Dan kalau you ada Telegram, you boleh masuk Telegram percuma kita. Siapa-siapa yang ada Telegram, you boleh search dekat bahagian atas Telegram tu Able Tailoring. So dekat situ kita banyak share info menarik, tips and tricks dalam jahitan, especially yang baru-baru nak belajar menjahit, baru-baru nak spark your interest in menjahit. You boleh join group tu secara percuma, tak ada bayaran pun, Telegram Able Tailoring. Dan juga you boleh scroll, follow kita punya Facebook, ada banyak live yang kita share tips dengan followers kita. Lagi kita ada YouTube channel juga, YouTube channel Able Tailoring juga. Dekat dalam tu ada banyak video tutorial sudutan-sudutan daripada kelas jahit online. Jadi kalau you rasa you okay dengan apa yang kita tunjukkan secara live ataupun you tengok video di YouTube Able Tailoring tu, you rasa macam you boleh follow apa yang tenaga pengajar kita berikan kepada you, dan you nak dapatkan guidance penuh dari cara ambil ukuran, merajah pola, potong kain sehingga menjahit, kita sarankan you untuk masuk kelas berbayar kita lah, kelas online, kelas jahit online. Okay, so itu saja.
Sabtu Ahad kita cuti. Okey, kita hanya bersiaran langsung dari hari Isnin hingga Jumaat 8.30 pagi. Sabtu Ahad kita cuti. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi hari Isnin minggu depan dengan topik yang biasanya hari Isnin kita sembang-sembang biasa je. Hari Selasa baru kita tunjukkan tutorial atau tips and tricks. Okay, so kita jumpa lagi minggu hadapan. Stay safe. Assalamualaikum.